Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan melipat gandakan usaha bagi menjayakan pelaksanaan Pelan SMJ 2.0 selaras dengan Hala Tuju Pembangunan Ekonomi Negeri. Pelan berkenaan menggariskan agenda besar pembangunan perindustrian dan keusahawanan negeri yang perlu disokong oleh kecekapan logistik serta pelabuhan. Inilah mandat besar yang diberikan kepada kementerian saya, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, di mana ekosistem pembangunan perindustrian, keusahawanan dengan portfolio pengangkutan itu, khususnya pelabuhan dan logistik, telah dipertanggungjawabkan kepada kementerian ini. Pendekatan bersepadu yang digariskan dalam SMJ 2.0 ini diyakini mampu meningkatkan keyakinan pelabur serta pemilik perniagaan terhadap kesungguhan kerajaan negeri dalam memacu pertumbuhan sektor perindustrian Sabah secara mampan. Peningkatan peruntukan untuk Badan Keagamaan Bukan Islam di Sabah, komitmen kerajaan negeri bagi memperkukuh keharmonian rakyat berbilang kaum di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik berkata penambahan peruntukan ini bukti kesungguhan kerajaan negeri membangunkan semua keperluan institusi keagamaan di Sabah secara inklusif dan saksama. Jadi saya fikir kerajaan Sabah dengan peruntukan untuk badan keagamaan selain Islam yang telah ditambah kepada 90 juta, ini menunjukkan komitmen besar kerajaan Sabah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk juga turut membangunkan keperluan badan-badan keagamaan selain Islam di Sabah. Beliau ditemui dalam sambutan Hari Taipusam Peringkat Negeri Sabah di Kuil Sri Subramaniara Lokawi. Penghormatan terhadap perayaan keagamaan dan kebudayaan yang diraikan pelbagai kaum asas penting dalam mengukuhkan semangat toleransi dan perpaduan. Sambutan Taipusam di Sabah bukan sekadar perayaan keagamaan, sebaliknya menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama. Walaupun kita berbagai kaum, berbagai agama, tetapi kita tidak mempunyai masalah. Jadi inilah yang saya rasa kita ingin tekankan, keunikan itu. Dan saya percaya dari segi menarik pelancong pun ada kaitannya. Kita mau dunia tahu bahawa di Sabah ini, walaupun kita terdiri pada berbilang kaum, bangsa dan agama, kita tidak ada masalah. Beliau ditemui semasa sambutan Hari Taipusam Peringkat Negeri Sabah di Kuil Sri Subramaniara Lokawi. Meskipun masyarakat India di Sabah dianggarkan hanya sekitar 10,000 orang, namun kerajaan negeri turut memberikan penghormatan dalam sambutan Hari Taipusam. Datuk Junisten mewakili Ketua Menteri turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah meningkatkan peruntukan tahunan untuk institusi keagamaan bukan Islam daripada 70 juta ringgit kepada 90 juta ringgit bagi memastikan kebajikan semua rakyat terus terpelihara tanpa mengira agama dan bangsa. Menjelang bulan Ramadan, semua masjid dan surau dalam kawasan Parlimen Sepanggar akan menerima sumbangan Ramadan termasuk institusi yang belum berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS. Ya, alhamdulillah kali ini kita telah tingkatkan sumbangan kepada masjid dan surau. Kali ini kita tingkatkan kepada masjid RM1,000 dan surau RM500. Kita mahu supaya seperti juga dalam tradisi ketamadunan Islam, kita mahu supaya masjid ini menjadi institusi masyarakat, di mana keluarga anak-anak kita tempat mereka berkumpul, bukan saja beribadah tapi juga dalam mereka mendapatkan pendidikan agama. Beliau menyatakan demikian pada program Masjid di Hatiku di Masjid Al-Kausar Kampung Kerambunai Sepanggar. Datuk Mustafa turut mengingatkan agar masjid terus berperanan sebagai pusat penyatuan masyarakat. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah, ketibaan Tun dan isteri Tuan Puan Farida Tusin disambut Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Muhammad Syed Bakri Syed Abdul Rahman dan isteri yang turut menunaikan ibadah umrah.
Turut hadir Pegawai Komunikasi Konsulat Jenderal Malaysia di Jeddah Hassan Ibrahim Abdullah. Terdahulu, Tun Musa mengadakan perjumpaan bersama pelajar Sabah dan merasmikan Dewan Al-Imam Al-Taib Saikul Azhar di Mesir, selain meluangkan masa bertemu pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di Madinah. Usaha memperkukuh mutu bacaan Al-Quran di negeri ini akan terus diperkukuh, termasuk melalui latihan intensif bagi peserta tilawah bersama pakar tempatan dan antarabangsa dari Indonesia dan Mesir. Saya sudah berhubung dengan pihak berkenaan untuk memastikan kita mendapat latihan bukan saja masa majlis tilawah tapi sebelum itu. Ini sangat penting karena asuhan dan asahan berhubung dengan tilawah ini mesti mula dari awal. Dan yang berikutnya juga kita merancang untuk mewujudkan beberapa kelas teranum yang melibatkan pelajar sekolah menengah, khususnya sekolah menengah agama negeri. Beliau ditemui RTM pada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat bahagian pedalaman bawah di Membakut. Johan Kori disandang peserta Beaufort Muhammad Hafiz Batubara Mansyuruddin, manakala kategori Kori A dimenangi peserta Membakut Sarmila Sarni. Kedua-duanya akan mewakili bahagian pedalaman bawah ke peringkat negeri pada 10 hingga 13 Februari ini di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Persembahan teater dengan seni dan muzik masih memerlukan sentuhan manusia sebagai teras utama. Namun tidak dinafikan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI turut menyumbang dalam persembahan serta pementasan. Jadi AI ini hanya banyak sepatutnya kita guna untuk dari segi teknologi saja. Jangan sehingga kita melupakan keaslian dan dari segi lakonan mereka tu kenalah karya-karya yang sebenar yang pelakon-pelakon yang sebenar. Beliau ditemui RTM sempena majlis pelancaran program teater dengan Tarikh Akademi Seni dan Teknologi Kreatif di Dewan Recital UMS. Pengalaman pementasan dalam talian semasa pandemik COVID-19 membuktikan bahawa elemen emosi dan ekspresi pelakon sukar digantikan dengan teknologi. Dalam perkembangan berkaitan, JKKN Sabah akan menganjurkan pertandingan teater peringkat zon pada Ogos depan. Justru mana-mana kumpulan teater yang berminat dialu-alukan menghantar penyertaan untuk bertanding di peringkat zon. Sementara itu, program teater dengan Tarikh Universiti Malaysia Sabah UMS platform penting mengangkat sejarah, identiti dan budaya masyarakat Sabah melalui pendekatan seni persembahan dan lebih kontemporari. Melalui program Teater dengan Tarikh ini kita dapat mengangkat lagi apa yang ada di Sabah ini, terutamanya tentang sejarah kita, tentang ciri-ciri rakyatnya dalam bentuk yang lebih baru, yang lebih bentuk kontemporari sesuai dengan perkembangan zaman. Dr. Zairul turut optimis perkembangan teknologi kecerdasan buatan pemakin penting mengubah lanskap seni persembahan ke arah pengalaman yang lebih imersif dan relevan dengan perubahan zaman. Ini sesuatu yang perkembangan teknologi sebenarnya adalah satu yang sangat positif lah dalam kita mengubah corak seni persembahan itu sendiri. Ini merupakan satu lonjakan yang mana kita dah tidak boleh pergi kepada yang konvensional, kita kena pergi yang pada kontemporari yang lebih sesuai dengan zaman, perubahan zaman pada masa ini. Tawau Camping Festival 3.0 pemangkin kepada pembangunan pelancongan, ekonomi komuniti serta pemerkasaan belia. Program itu mampu membentuk jati diri dan menyemai kecintaan terhadap kelestarian alam sekitar serta memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Ini adalah kawasan yang memang kita kategorikan sebagai, ini kawasan Batu Payung ini sebagai zon pelancongan. Sudah pasti aktiviti-aktiviti begini akan menarik lebih ramai orang di luar sana untuk datang ke tempat kita untuk mengenali Tawau dengan lebih dekat lagi. Program Anjuran Persatuan Komuniti Perkemahan Tawau ini juga mencatatkan peningkatan penyertaan memberangsangkan dengan jumlah penyertaan 84 kemah didirikan berbanding 30 penyertaan tahun lalu. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris. Salam Malaysia Madani.